Dunia kian berubah, perubahan melingkari, melaksana hasrat hati, kejayaan terbukti. Pada tahun 1969, parti pembangkang iaitu Parti Gerakan, PPP dan DAP telah memenangi 25 kerusi dalam Dewan Rakyat, lalu menganggapnya satu kejayaan kerana telah dapat melenyapkan kelebihan 2/3 majoriti kerusi di pihak kerajaan. Perarakan dijalankan pada 12 Mei 1969 di mana kaum Cina berarab menerusi kawasan orang Melayu, di mana mereka melontar kata cacian dan penghinaan kepada orang Melayu yang menyebabkan orang Melayu mula marah dan menyebabkan rusuhan kaum terjadi. Pemuda-pemuda Cina dari kongsi-kongsi gelap telah bertindak mengepung panggung audien di Jalan Tuanku Abdul Rahman, Kuala Lumpur. Beberapa iklan disiarkan di skrin pawagam menyuruh penonton dari kalangan Cina keluar dari panggung. Iklan tersebut dalam bahasa Cina. Penonton Melayu dibunuh dengan kejam dan panggung tersebut dibakar oleh mereka. Kesan daripada kejadian ini, Parlimen telah dibubarkan dan pentadbiran negara diambil alih oleh Magiran yang dipimpin oleh Tun Abdul Razak. Angka rasmi menunjukkan seramai 196 kematian, 439 cedera, 39 hilang dan seramai 9,143 yang ditahan, manakala terdapat 211 kenderaan yang musnah akibat peristiwa ini. 13 Mei moga tak berulang. Pengajaran daripada peristiwa 13 Mei 1969 ialah masyarakat di negara ini hendaklah mengawal diri demi perpaduan kaum. Hal ini kerana manusia mudah terpengaruh dan terbawa-bawa dalam isu kaum dan agama. Oleh yang demikian, janganlah kita sekali-kali bermain sentimen perkauman dan agama. Sebagai contohnya, kita perlulah saling hormat menghormati antara satu sama lain, tidak kira berlainan budaya, bangsa maupun agama. Pengajaran yang saya peroleh daripada peristiwa 13 Mei 1969 ialah tragedi 13 Mei menjadi manifestasi penting untuk kita sedar betapa tindakan para pemimpin politik yang mengapi-apikan provokasi politik perkauman cukup berbahaya untuk masyarakat majmuk negara ini. Apa yang dirisaukan ialah amalan ini sebenarnya masih berlarutan sehingga kini. Masih ada segelintir pemimpin politik yang mengamalkan politik perkauman sekaligus sentiasa mencetuskan perbalahan dalam kalangan masyarakat. Bagi kelompok ini, cita-cita peribadi dilihat sentiasa mengatasi kepentingan rakyat dan negara. Jadi, jika kita mahu terus maju ke hadapan sebagai sebuah negara yang bersatu padu, ambil iktibar dengan peristiwa 13 Mei dan hentikanlah amalan politik perkauman yang jelas mengancam perpaduan rakyat dan keselamatan negara. Pengajaran yang seterusnya ialah pengajaran perpaduan nasional. Tragedi peristiwa 13 Mei 1999 ini memberi kepada kita pengajaran dengan mengadakan dasar perpaduan antara kaum dalam masyarakat sekeliling. Hal ini dijadikan panduan dan pegangan masyarakat yang berbilang kaum bagi menjalankan hidup secara aman dan sentiasa bersifat bersangka baik di antara satu sama lain. Kesedaran penting di kalangan rakyat seperti bertolak ansur, bertoleransi dan menjauhi sifat-sifat dengki dapat mengelakkan masyarakat menanam sifat curiga di antara kaum. Dengan terdapat pelbagai jenis kaum, agama, budaya dan pegangan agama di Malaysia, maka peristiwa 13 Mei ini pasti berulang sekiranya tiada kesedaran tentang isu-isu sensitif yang timbul seperti hak kedudukan istimewa kaum Melayu. Oleh itu,
Kaum-kaum lain yang tinggal di negara ini perlu menghormati kedudukan istimewa kaum Melayu dan mewujudkan suasana yang harmoni di kalangan masyarakat serta mewujudkan sifat saling percaya mempercayai antara satu sama lain. Pendek kata, tanggungjawab perpaduan adalah tanggungjawab semua pihak. Kesimpulannya, sebagai seorang rakyat Malaysia, kita haruslah mempunyai sifat perpaduan nasional serta berkorban untuk negara kita agar negara dapat hidup aman dan sejahtera. Rumusannya, peristiwa 13 Mei memberi peringatan tentang kebenaran peribahasa kalah jadi abu menang jadi arang kerana konflik itu merugikan semua kaum selain menjejaskan negara di persada antarabangsa. Selain itu, perpaduan kaum adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara termasuk Malaysia. Perkara ini amat penting kerana tanpa perpaduan, sebuah negara akan menjadi lemah, sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar ataupun pergolakan dalam negara. Akhir sekali, kita mestilah memastikan peristiwa 13 Mei tidak akan berulang kembali. Sekian.